Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kelas dan kumpulan MBI A1 dan C1 bersyukur dengan izin Allah kerana telah berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan oleh Puan Umi Sulaim binti Ahmad Rashid. Dengan itu, kami ingin membentangkan kod dan subjek CTU 552, falsafah dan isu semasa di bawah tajuk Salah Laku LGBT dalam Perundangan Malaysia. Undang-undang sebagai mekanisme pembanteras dan kawalan. Seterusnya, berikut adalah senarai ahli kumpulan kami. Selamat sejahtera. Nama saya Nur Aisyah binti Azmi, nombor matrik 2023485586. Assalamualaikum, nama saya ialah Nur Ain Zuratul Nabiah binti Mat Yasin dan nombor pelajar saya ialah 2023239778. Assalamualaikum, saya Nur Hazira binti Nasaruddin, nombor matrik 2023441716. Nama saya Nurul Ikmalia binti Muhammad Khairul Nizam dan bernombor matrik 2023425908. Assalamualaikum, saya Rafidah binti Mustafa, nombor pelajar 2023226174. Nama saya Sharifah Nur Ain binti Syed Isra Fahmi. Nombor pelajar saya adalah 2023438552. Sebelum memulakan perbentangan kami, berikut adalah beberapa keratan akhbar salah laku LGBT dalam Perundangan Malaysia. Seterusnya adalah isi kandungan. Isi kandungan kami terdiri daripada penyataan masalah dan isu. Kedua, faktor-faktor permasalahan. Ketiga, kesan permasalahan. Keempat, cadangan penyelesaian. Dan yang terakhir sekali, kami akan menyatakan penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh pihak agensi kerajaan dan NGO. Berikut adalah pendahuluan. Kecelaruan boleh diterjemahkan kepada dua, iaitu sama ada dalam bentuk meniru perilaku, pemakaian dan sifat jantina berlawanan atau melibatkan hubungan seksual di luar tabi'i. Golongan yang terlibat dalam kecelaruan gender ini diistilahkan sebagai LGBT. Apa itu LGBT? LGBT adalah singkatan merujuk kepada golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender. Di sini saya ingin menyatakan permasalahan yang akan berlaku jika tiada undang-undang untuk membanteras salah laku LGBT di Malaysia. Pertama, peningkatan masalah mental. Fenomena golongan LGBT yang mendakwa diri baik lelaki atau wanita bahawa mereka terperangkap dalam jasad yang salah mendahului psikologi mereka wanita tetapi jasad mereka lelaki. Ini sekaligus menjadi percambahan masalah mental baru, contohnya mereka yang melabelkan diri mereka sebagai genderless atau neutral gender. Kedua, permasalahan dari segi pengiktirafan undang-undang dan hak golongan LGBT, contoh dari segi perkahwinan, hak penjagaan anak-anak dan hak keturunan. Tiada undang-undang di Malaysia yang mengiktiraf perkahwinan sejenis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mohtar menegaskan dari segi perundungan, Malaysia jelas tidak mengiktirafkan perkahwinan sejenis dan ia tidak boleh didaftarkan. Ini kerana apabila pengiktirafan dalam perkahwinan dilaksanakan akan berlaku kecelaruan dari segi harta keturunan dan sebagainya. Ketiga, permasalahan yang akan berlaku adalah dari segi peningkatan penyakit kelamin seperti HIV, AIDS dan sebagainya. Ini disebabkan golongan LGBT ini akan terjerumus untuk melakukan seks yang melawan arus semula jadi. Akhir sekali, ini sekaligus mencacatkan institusi keluarga secara tidak langsung mengurangkan populasi manusia. Jika pasangan LGBT ini inginkan anak disebabkan oleh sama reproductive system, mereka akan mencari jalan lain seperti anak angkat ataupun menggunakan surrogasi, menggunakan sperm X orang lain di sperm ataupun X orang lain. Di sini akan menyebabkan kecelaruan keturunan.
terdapat 3 faktor kuat yang menyumbang kepada permasalahan mengenai isu LGBT ini. Faktor tersebut adalah konflik identiti diri, masalah mental dan isu undang-undang dan hak asasi manusia. Konflik identiti diri dapat menjadi faktor yang signifikan dalam terjadinya masalah lesbian, gay, bisexual dan transgender ini. Kerana masyarakat seringkali menerapkan norma-norma dan ekspektasi yang dapat menghambat individu atau golongan LGBT ini dalam memahami dan merangkul identiti mereka. Konflik identiti boleh muncul apabila seseorang sedar bahawa orientasi seksual atau identiti gender mereka tidak sejajar dengan norma-norma masyarakat atau persekitaran mereka. Ini boleh mencetuskan perasaan konflik dan mencipta keperluan untuk memahami dan menerima diri sendiri. Seterusnya adalah masalah mental. Berdasarkan artikel Salah Laku LGBT dalam Perundangan Malaysia yang diterbitkan oleh Akademia Baru menyatakan bahawa Rustam Dahar berpendapat LGBT merupakan penyakit jiwa. Pendapat ini disokong dengan laporan daripada Jabatan Kesihatan Republik Indonesia yang menyatakan bahawa LGBT ini adalah penyakit gangguan mental, bahkan ia boleh menular kepada individu yang lain. Dan akhir sekali adalah isu mengenai undang-undang dan hak asasi manusia. Undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identiti jantina dapat melindungi individu LGBT dari diperlakukan tidak adil atau penolakan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini termasuk dalam pekerjaan, pendidikan dan akses layanan untuk kesihatan. Dengan wujudnya undang-undang seperti ini, individu yang mempunyai kecenderungan LGBT akan terjerumus menjadi salah seorang daripada golongan LGBT. Hal ini kerana mereka tidak akan rasa diri didiskriminasi oleh masyarakat, malah mereka akan merasakan bahawa LGBT ini merupakan norma baharu dan tidak salah di sisi undang-undang dan agama. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menerangkan tentang kesan permasalahan terhadap isu LGBT. Kesan yang pertama ialah individu LGBT akan didiskriminasikan oleh masyarakat. Hal ini kerana LGBT dianggap perkara yang menyalahi undang-undang dalam agama Islam. Seterusnya ialah pemikiran para belia akan mudah terpesong dan terpengaruh terutamanya dalam lingkungan 18 hingga 30 tahun. Dalam fasa ini, para belia ingin mencuba sesuatu yang baru dalam hidup mereka dan menikmati keseronokan dunia. Lebih-lebih lagi, dengan adanya kemudahan internet, mereka akan lebih terpengaruh apabila melihat individu LGBT di sosial media. Selain itu, ia juga boleh memperdekatkan kesucian agama dan mencermakan perundangan Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah negara yang majoritinya penduduk beragama Islam. Dengan adanya individu LGBT, negara Malaysia akan dipandang serong oleh masyarakat yang lain. Selain daripada itu, Malaysia juga mempunyai undang-undang yang mengharamkan aktiviti LGBT. Kesan permasalahan yang terakhir ialah boleh menggugat ketenteraman awam dan ketidakselesaan terhadap masyarakat. Contoh yang kita boleh lihat ialah apabila lelaki yang berpakaian seperti perempuan atau lebih dikenali sebagai maknya memasuki tandas wanita di tempat awam. Ini akan menimbulkan rasa tidak selesa dan berhati-hati apabila ingin membuat urusan di dalam tandas kerana ada jantina yang lain. Dan segelintir masyarakat juga tidak mengambil tahu tentang isu LGBT akan memandang serong dan mungkin menganggap individu itu mendatangkan bahaya kepada mereka. Jadi itu sahaja dari saya tentang permasalahan isu LGBT. Seterusnya, seperti yang kita tahu, LGBT adalah satu isu global yang sudah tidak asing untuk dibahaskan oleh hampir kesemua negara di seluruh dunia.
oleh hal yang demikian, cadangan penyelesaian yang berkesan perlulah dijalankan supaya negara bebas daripada LGBT ini. Cadangan penyelesaian pertama yang boleh dilakukan oleh kerajaan adalah kerajaan seharusnya komited dalam menangani masalah LGBT ini dengan mewujudkan mekanisme dan pelan perancangan yang rapi untuk memulihkan kumpulan ini. Antara langkah yang boleh diambil ialah menolak mana-mana pemimpin yang memperjuangkan hak golongan ini. Pemimpin-pemimpin yang menyokong usul LGBT ini seharusnya dijauhi daripada terus memimpin rakyat. Hal ini kerana sesebuah negara Malaysia yang berdaulat sudah tentu kita merasa jijik dengan amalan Sonsa ini kerana ia boleh menjatuhkan imej negara. Oleh hal yang demikian, mana-mana pemimpin yang cuba bersekongkol melakukan apa-apa kerjasama atau hubungan termasuk hal-hal lain seperti LGBT ini hendaklah dihapuskan dari politik dan kerajaan. Ia bertujuan bagi menjamin negara yang bebas LGBT. Selain itu, kita juga perlu memulihkan golongan ini daripada terus hanyut dengan dunia mereka, memberikan kesedaran pada mereka merupakan cara langkah yang terbaik untuk memperbaiki kesilapan yang mereka lakukan. Bukanlah kita terus menghina dan mencerca mereka. Sebagai contoh, menubuhkan sebuah badan kebajikan untuk membantu golongan ini supaya mereka berasa insaf dengan dunia LGBT. Perubatan, psikologi, kaunseling dan khidmat nasihat juga boleh diberikan kepada golongan ini supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Dengan adanya pendekatan seperti ini, maka kita dapat mencegah gejala sosial ini daripada semakin merebak. Mereka yang terlibat dengan masalah ini perlu diberi pemulihan supaya mereka tidak merasa dipinggirkan oleh masyarakat. Selain itu, LGBT di Malaysia boleh dicegah berlandaskan syariat Islam. Islam sangat menekankan penolakan terhadap budaya LGBT seperti yang kita tahu kerana ia bercanggah dengan syariat Islam. LGBT dalam pandangan Islam merupakan satu jenayah yang boleh dihukum dan berdosa. Al-Quran sudah menggariskan bahawa hawa nafsu sentiasa sahaja mendorong manusia terjerumus dalam kejahatan, kekejian dan kebinasaan. Surah Yusuf ayat 12-53. Selain itu, kita juga boleh melakukan dengan boleh ambil daripada peranan daripada institusi-institusi yang amatlah diperlukan. Pelajar seharusnya didedahkan dengan penolakan budaya LGBT ini sejak awal lagi. Seperti yang kita tahu, para golongan Islam perlu menolak pengaruh barat ini daripada membawa budaya songsang. Antara cadangan lain yang boleh kita lakukan ialah melakukan kempen untuk mencegah budaya LGBT. Kerajaan atau badan-badan bukan kerajaan boleh dilakukan di sekolah, di kawasan umum dan media massa seperti televisyen, internet, media bercetak dan sebagainya. Cadangan penyelesaian yang terakhir, ibu bapa adalah faktor penting dalam mencegah LGBT ini. Ibu bapa seharusnya peka dengan keadaan dan tingkah laku anak-anak. Perubahan emosi dan fizikal anak-anak sentiasa perlu dikawal untuk mengelakkan mereka daripada terpengaruh dengan budaya songsang ini. Tindakan yang tegas daripada ibu bapa dapat membendung masalah LGBT ini daripada terus berlaku kepada anak-anak kita. Kita sedia maklum bahawa masalah sosial dan kelangan anak-anak boleh tercetus daripada ibu bapa kurang memberi perhatian terhadap anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa hendaklah memeriksa kandungan, telefon anak-anak dan kenalan rapat mereka supaya ibu bapa dapat mengetahui mengenai batas pergaulan anak-anak mereka di luar rumah. Itu saja daripada saya mengenai cadangan penyelesaian isu LGBT ini. Terima kasih. Agensi yang hadir membantu kerajaan Malaysia bagi membantras gejala lesbian, gay, bisexual, transgender atau dikenali sebagai LGBT yang sedang berleluasa di negara kita. Seperti yang semua maklum, perlakuan LGBT ini adalah bertentangan dengan mana-mana agama, moral dan budaya Malaysia. Bukan itu sahaja, perlakuan ini juga amatlah bertentangan dengan undang-undang negara Malaysia. Oleh itu, kerajaan
telah pun meminta bantuan daripada kementerian-kementerian, agensi, NGO bagi membantu kerajaan Malaysia untuk membantras gejala LGBT ini. Dengan itu, terdapat pelbagai program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menangani isu ini meningkat dari masa ke semasa. Sebanyak 18 program telah dilaksanakan daripada Januari 2021 sehinggalah April 2023. Program ini adalah menunjukkan pelbagai insentif dari sudut pendidikan, advokasi, bimbingan dan penguatkuasaan yang dilaksanakan untuk membantras gejala LGBT. Antara program-program yang telah dilaksanakan adalah program Mukhayam, iaitu mengenai pengetahuan agama dan juga Al-Quran. Program Peduli Outreach, Masih Ada Yang Sayang, yang telah dilaksanakan oleh JAKIM dan juga badan-badan negeri. Antara agensi-agensi yang terlibat bagi menangani isu gejala ini adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Jabatan Mufti Selangor, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri JAIN dan Kementerian Kesihatan sendiri yang mana telah membantu bagi menjayakan program seperti ProStar yang telah pun memberi penekanan tentang pencegahan AIDS di kalangan remaja. Dengan itu, program-program yang telah dilaksanakan ini, JAKIM telah menamakannya sebagai LGBTQIA. Selain daripada itu, agensi-agensi ini juga seringkali memantau dan mencari pelbagai sudut kaedah yang dapat membantu isu gejala LGBT ini untuk dimansuhkan. Petikan yang saya ambil ini daripada Malaysia Kini, iaitu daripada Muhammad Naim Mokhtar. Terima kasih. Kesimpulannya, melalui daripada perbincangan ini adalah disimpulkan bahawa LGBT tidak diiktirafkan oleh mana-mana perundangan di Malaysia. Seterusnya, perhubungan seks luar tabi'i tidak diterima sesekali, bahkan ianya merupakan satu jenayah di bawah kanun kesiksaan dan elemen kesalahan jenayah syariah negeri-negeri. Dan bagi kesalahan berkelakuan secara berlawanan gender ni hanya dianggap sebagai jenayah di bawah perundangan jenayah syariah sahaja. Sampai di sini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.